Bila melihat akan segala kewujudan alam jagat raya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun aghyar, alam yang selain Allah, ghairillah, maka sudah pasti tidak mungkin kita melupakan Allah. Sudah pasti, sebab alam ini kewujudannya asalnya sifat yang tiada. Maka adanya alam yang ada hari ini yang kita lihat ini bukan sifat alam yang ada. Adanya alam ini adalah kerana Allah yang Maha. Maka mungkin kita faham akan alam semesta ini diadakan, tapi mungkin manusia kadang-kadang terlepas pandang tentang alam dirinya pun diada. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan pada malam yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam arti kata sebenar-benar syukur yang hadir dari hati. Syukur ni diambil daripada nama Allah, ya syakur. Dia menjurus kepada seruan hati sebenarnya. Bukan sekadar lisan sebutan. Dia hadir dari hati yang sedar akan kekuasaan. Bila melihat akan segala kewujudan alam jagat raya ini, alam zahir ini ataupun aghyar, alam yang selain Allah, ghairillah, maka sudah pasti tidak mungkin kita melupakan Allah. Sudah pasti, sebab alam ini kewujudannya asalnya sifatnya tiada. Maka adanya alam yang ada hari ini yang kita lihat, ini bukan sifat alam yang ada. Adanya alam ini adalah kerana Allah yang Maha ada. Maka mungkin kita faham akan alam semesta ini diadakan, tapi mungkin manusia kadang-kadang terlepas pandang tentang alam dirinya pun diadakan. Alam rumah tangga, alam perniagaan, alam kehidupan, alam perniagaan, alam kehidupan, alam rumah tangga, alam remaja, alam kanak-kanak. Yang mana mungkin manusia alam semesta dia tahu, dia kenal tentang Allah, tahu siapa yang menjadikan alam, Allah. Maka tahu itu tidak mencapai kepada makam yang sebenar syukur yang mana hadir dari hati yang mengenal tentang bermula dengan diri dia. Yang mana sebelum ini kita tajuk masuk dalam diri menterjemahkan kekuasaan Allah. Ini hari kita sambung lagi pengajian kita ini dalam kita nak memahami tanda-tanda kekuasaan Allah dalam aspek yang lebih menjurus, ada pengkhususan dia. Adapun sebelum ini, kalau kita nak mengaji tentang tanda-tanda kuasa Allah ini, dia mesti bermula, tuan-tuan, sebenarnya mata Allah SWT bermula dengan diri sebenarnya. Dalilnya mana? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat 2. Adapun ayat yang pertama surah Al-Alaq itu semua orang maklum. Bermakna siapa pun latar belakang dia ini, dia maklum bahawa yang menjadikan alam ini Tuhan yang Esa. Sebenarnya maklum. Cuma dalam nak menyatakan keesaan itu, bila letak pada diri, dia mula tertutup balik, terhijab balik, sehingga dia mula mewujudkan penyekutuan di dalam pegangan agama. Ini yang jadi masalah. Khalaqal insana min 'alaq. Nampak? Jadi bila kata dalam tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu, Allah zahirkan pada alam ini, dan sebenarnya lebih besar lagi Allah zahirkan pada alam diri kita. Afala yatafakkarun wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah kata, apa pada dirimu kamu tak perhatikan? Sebab itu kalau kita lihat tarik atau jalan-jalan dia panggil penyucian hati ataupun tasawuf ini, penyucian jiwa ni, yang sehingga membawa kita ini akan bermula untuk melihat, dipanggil muhasabah diri. Tafakur ni dia akan merujuk pada diri sebenarnya. Alam diri kita, renung apa yang ada pada diri kita ini. Nak merenung kita ini.
Dengan ilmu yang dah Allah berikan melalui kita mengenal Allah, lalu kita letakkan pada diri kita ini, di manakah kekuasaan Allah pada kita? Pada alam dah orang tahu. Allah uji dengan bencana alam. Sesiapa pun, kalau kena bencana ni, dalam bahasa je akan berubah. Contoh, orang Islam, Allahu Akbar. Orang bukan Islam, orang kafir, dia akan cakap apa? Oh my God. God lah. Dia akan pergi kepada ketuhanan, kekuasaan. Dia tahu dah waktu tu. Sebab apa? Allah kata dah dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, nas. Bukan ya ayyuhalladzina amanu dah. Allah seru kepada semua manusia. Tak kisah latar belakang Nasara ke, Yahudi ke, Nasara ke, siapa pun Sabi'in, apa pun latar belakang kepercayaan dia ini, asal dia nama manusia, sebenarnya ada fitrah untuk menuju kepada Allah, sepatutnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sebab dia tahu dah siapa yang jadikan dia. Dia tahu dah, itu dipanggil pengetahuan asas sebenarnya. Tetapi terhalang diri, terhijab diri, itu bahasa pengajian, terhijab oleh diri, yang mana diri ini akan mengolah kembali pahaman-pahaman itu mengikut nafsu. Ini jadi masalah. Dia mengikut nafsu lah, yang mana didorong dan disokong oleh iblis. Kalau ikutkan memang semua, kalau alam ni siapa yang boleh buat? Mana ada orang boleh buat tiba-tiba alam jagat raya ni jadi sendiri? Tak ada. Sebenarnya, tapi mereka sombong untuk menyatakan kebenaran itu. Mereka berpaling, mereka menyembunyikan kebenaran. Allah kata dalam surah Baqarah 42. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Kamu jangan sembunyikan kebenaran setelah kamu tahu. Kenapa mereka menyembunyikan kebenaran? Kerana mereka ada kepentingan diri. Kita ada, dia panggil conflict of interest. Kepentingan diri itu nafsu lah. Nah, yang ini yang kita nak hapuskan dalam pengajian, apatah lagi punya akidah, akhlak, itu adalah untuk mengembalikan diri kepada empunya yang menjadikan kita. Sebab itu bila kata nak memperhalusi lagi tentang kekuasaan Allah itu, kaedahnya ataupun tariknya, jalannya itu sudah pasti pergi kepada muhasabah diri. Sebab ini disuruh oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Alaq ayat 2 tadi. Khalaqal insana min 'alaq. Baik. Setelah kita mengkaji tentang diri, kita dah simpulkan 6 perkara. Kita buat murajaah sebelum kita masuk ke surat baru. 50 apa tu? 9 lah. 63 kan? Tajuk sensasi tu. 2 tempat dah. Saya dah 4 bulan tak jumpa. Pop masuk tajuk tu. Subhanallah. Rezekilah. Baik, sebelum kita masuk kepada pengkhususan tanda-tanda kekuasaan Allah itu, maka kita dah simpulkan 6 perkara. Ini banyak lagi ni sebenarnya. 6 perkara yang kita letakkan pada diri, yang mana melalui diri ini akan zahirlah secara nyata akan kekuasaan Allah Ta'ala itu. Sepatutnya. Yang pertama, kita telah gariskan di sini, Allah SWT menjadikan manusia itu lemah. Itu zahir pada diri lemah. Dah, yang nak kuat ni menyatakan siapa? Allah. Kana dha'ifa. Manusia itu lemah. Surah Yasin ayat 68. Allah jadikan manusia itu lemah. Bukti lemah? Tak payah jauh lah. Sekarang Allah uji kita sekarang. Lemahnya kita nak mengatasi penyakit yang lebih halus daripada sumur. Patut kecil. Kecil. Patutnya kita boleh selesaikanlah kecil. Kalau penyakit kecil, bukan penyakit besar gunung Everest. Tu iyalah. Besar mana penyakit? Gunung Everest. Tu mungkin. Payah kita nak hadapi penyakit gunung Everest ni. Ni penyakit nak tengok pakai mikroskop 7 kali. Lebih halus pun tak boleh settle. Allah nak uji akhir zaman. Manusia terror sangat agak. Tak nampak. Allah je yang maha nampak. Melihat. Sesat. Bila orang tanya kenapa diuji sampai tahap begini Ustaz? Apa sebenarnya Allah nak bagi tahu? Nak bagi tahu kita ni lemah. Khalas. Tak payah dalil-dalil lain lah. Nak ujah tak payah. Lemah. Jadi mengaku je lemah. Habis itu.
Menyatakan kekuatan Allah dengan mengaku kelemahan diri. Habis itu. Di saat kita mengaku kita lemah, menyatakan Allah Maha Kuat. Mengaku lemah bukannya bermakna kita lemahkan segala apa yang Allah suruh tu. Maksudnya sampai kita tak mampu nak melakukan suruhan Allah. Tidak. Ini maknanya lemah pada hakikat, bukan pada syariat. Ini nama pun pengajian hakikat. Maknanya apa yang kita bincangkan dalaman. Kadang tu dia tunjuk lemah kat luaran. Itu bukan disuruh oleh agama. Agama tidak disuruh menunjukkan lemah. Tak ada tuan. Sebab tu sekiranya adalah panglima-panglima Islam terdahulu, tak payah jauh, tak payah banyak, seorang cukuplah, Khalifah Umar bin Khattab. Cukuplah dengan kekuatan nampak izzah dia. Haibat nampak. Mereka tak tunjuk lemah. Perwatakannya, penampilannya, jalannya, cara cakapnya, keputusannya. Sebab kenapa pula begitu? Kita lemah sebab kita nak menzahirkan Allah yang Maha Kuat. Di saat kita melemahkan diri kita, tetapi pada sama kita kena zahirkan kekuatan Allah Ta'ala melalui perwatakan-perwatakan yang jelas, yang tegas, atau kuat. Dan kuat ini juga menjurus kepada tiada pergantungan selain hanya pada Allah. Makna kuat lah tu. Kita tidak sandarkan kepada manusia, makhluk atas hajat kita. Tak. Itu orang yang kuat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dan lemahnya akan sentiasa berlaku. Malah pakaian bagi kita adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Malah saya jumpa dengan Syekh Samah Datuk Tu Yusof sebelum PKP 17 bulan 3 tu, 18 PKP lah. Saya silap. 17 sehari sebelum Allah izinkan saya jumpa Syekh Samah Datuk Mufti Negeri Sembilan. Saya minta dia nasihat. Dia jumpa ulama' yang macam biasa tuan-tuan, minta nasihat, minta ilmu. Dua je. Betul tok, bagilah ilmu-ilmu sikit. Duk nak buat hukum wahkam ni bukannya senang ni. Dia terkebir. Mufti standard gitu. Kalau kita diam, dia diam. Balik saja. Sampai saya buat sahabat saya seorang, macam tu je. Sebab dia bila ada pengalaman jumpa mufti. Memang kalau kita tak ready, dia diam. Dia pandang kita pandang dia. Kita pandang dia, dia pandang kita. Habis. Lagi pula baru pertama jumpa tak kenal. Ni kita ingat. Terserempakkan mana orang alim ke, terus je. Tak apa. Mereka tak akan offer, kita minta. Dia tak akan kata, nak ilmu tak? Tak ada. Malah mereka kadang akan declare mereka tak ada ilmu. Ini pengalaman sendirilah Bilhal dengan Syekh Sama Datuk Mufti Kelantan, dengan arwah Datuk Abu Sandi sendiri, dengan Mufti Selangor. Semua karakter mufti semua macam tu. Karakter yang tidak akan menunjukkan mereka berilmu. Baik. Jadi nak kaitkan dengan la haula wala ni. Lalu dimintalah saya kata, Tok, bagilah sikit buat bekalan nak balik ni. Lepas tu dia kata, dia kata, sebab soalan saya begini, nak buat hukum, nak minta ilmu ni susah. Ada tak amalan ataupun macam mana tu hadapi perkara nak berhadapan dengan masyarakat? Dia keluarkan. Dia ambil daripada arwah Datuk Mufti sebelum ni, Murtada. Mufti sebelum Datuk Yusof. Lalu dia kata, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu hadis. Tambah belakang. Wala manja minallah. Wala manja minallah. Wala manja. Mim nun jim alif. Manja minallah. Illa ilaih. Lemahnya tiada daya, tiada kuasa, melainkan hanya Allah. Tidak boleh tidak, mesti pada Allah. Tidak boleh lagi pada Allah, melainkan hanya pada Allah. Dia ayat dia gitu. Wala manja minallah, tidak boleh lari dari Allah, melainkan tetap kena Allah. Jahat kita ke macam mana ke, kok mana pun kena menghadap juga ke Allah. Ya Allah, aku ni jahat ya Allah, tapi kok mana engkau je boleh tolong aku. Macam itulah ibaratnya. Dia tidak boleh berpaling. Dan ini jadi amalan lah. Tapi tak bagi tahulah berapa-berapa, dia kata bacalah. Jadi tuan-tuan boleh amalkan lah tu. Start biasa nak buat apa-apa perkara lah. Mulakan sekali la haula wala quwata illa billah. Bila kita baca dengan faham ni, kadang-kadang satu lebih bermakna daripada 100 sekali. Macam itulah. Tapi kalau nak mahirkan, berkali-kali lah ulang sehingga dia terngiang-ngiang. Kenapa kita kena buat berkali-kali tuan-tuan? Zikir ratib berkali-kali supaya dia terngiang-ngiang.
Biar terngiang-ngiang itu dia jadi sebati. Sebab tu ulang dan ulang dan ulang ni penting sebab dia nak bagi kita sebagai rekod. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dia rakam dalam minda kita, apatah lagi dia akan menusuk dalam hati. Sebab nak masuk dalam hati ni, dia perlukan lapisan dia ada nafsu. Nafsu lepas tu lapisan dia dunia pula. Dunia nafsu. Dia nak masuk tu kadang-kadang lepas nafsu, dunia pula tak lepas. Sebab nafsu dengan dua perkara berbeza. Nafsu dengan dunia dua perkara berbeza. Nah, dunia dah. Harta. Contoh dunia, saya ambil contoh sampel yang pertama, harta. Harta satu bab. Nafsu nak berharta satu bab. Gairah, tamak. Tamak ataupun nafsu seronok. Nafsu ni emosi, perasaan. Jadi bila kita ulang, mudah-mudahan dengan ulangan itu menundukkan nafsu, menundukkan dunia. Bila kalau kata kenapa kena ulang banyak kali Ustaz? Sebab kita tak tahu dah lentur tidak dunia tu. Kita tak tahu dah tunduk tidak nafsu itu. Jadi memang cara yang terbaik dah ulang. Sampai bila? Allah alam. Tak ada siapa yang tahu bahawa dia dah menundukkan, melainkan hanya Allah je tahu. Cuma tanda-tanda ada. Tanda-tanda adalah yang mana antaranya kita boleh mengutamakan suruhan Allah. Itu tanda-tanda. Baik. Itulah, itu lemah. Jadi maknanya kat mana-mana keadaan kita terbalik. Ya, ini masalah kita ni, persoalan kita atau masalah ni apabila bertemu dengan ideologi ataupun doktrin barat. Barat mengajar kita keakuan dia kuat. Yang ni panggil confident level sehingga jadi confident. I am tu terlampau melekat. Bila bagi suatu benda, aku boleh buat. I can do it. Yes, I can. Boleh, kita boleh, aku boleh. Tapi dalam konteks agama, tak macam tu. Kita tidak suruh banyak cakap, kita suruh banyak buat. Tak payah cakap pun aku boleh, buat je. InsyaAllah. Biiznillah. Cukup. Tak ada nak bagi tahu. Ini yang kata bertembung ni. Biasa kita akan proof je. Tak ada nak overclaim. Daripada proof kita itulah orang akan lihat bahawa ya, dia boleh buat. Hakikat kita tidak boleh terima kekuatan itu sebenarnya, kebolehan itu tidak boleh diterima melainkan Allah berikan izin. Mungkin kita ada pengalaman sebelum ni kita boleh. Tiba-tiba next tak boleh. Contoh perang Badar kita menang. Perang Uhud kalah. Badar all out 313 lawan 1000. Boleh makan. Tiba-tiba perang Uhud kena makan balik. Dan perang Hunain, kata silap saya, 200,000 lebih tentera kalah. Ramai kalah. Jadi kita nak stand atas apa? Ataupun sekarang kita umat Islam sikit ke ramai? Sikit ke ramai? Ramai. Sudah menguasai? Belum. Kalau based on pengalaman, kita menang lah. Pengalaman kita banyak dah. Bukannya macam Hagia Sophia 86 tahun baru buka balik, tuan-tuan. Maknanya sebelum tu kita lah pegang. Ikut tarikh hijrah 1400, 1000 tahun lebih Islam memerintah. Pengalaman tuan, pengalaman 1000 tahun. Takkan tak boleh selesaikan 86 tahun, takkan tak boleh nak ambil balik. Kalau ikutkan kita boleh conquer lah balik dah. Maknanya lemah kita ni sebenarnya. Jadi Allah nak bagi tahu yang berjaya sebelum ni sebab aku je bagi berjaya. Tapi bila kamu lupa, aku lemahkan kamu selemah-lemahnya. Sampai kita ni boleh jadi tension. Kenapa tak boleh? Sebab sedangkan aku pernah buat dulu. Kadang tu. Baik. Jadi lemah ni sebab tu saya tak nombor satu tu. Sebab hari ni kebanyakannya bila letak diri je, dorongan ni suruh jadi hebat. Suruh jadi kuat. Tapi bila pergi performance tak hebat pun. Itu masalahnya. Dari segi statement, tapi dari segi performance, out. Ini kita tak mau. Sebab tu Islam bukan banyak statement. Islam banyak performance. Action. Dia tak banyak cakap. Malah Nabi ajar kita banyak diam. Cakap yang perlu. Jadi nak menyatakan kuat tak perlu pun. Tiada keperluan untuk tunjukkan kuat, tak ada. Nabi Sulaiman AS pun tak menunjukkan bahawa dia tak ada satu statement pun mengatakan aku kuat, tak ada. Aku kaya pun tak ada, aku kuat pun tak ada. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu tidak mengaku. Pengakuan-pengakuan ni tidak pernah dipakai oleh para sahabat, para nabi jauh lagi
sahabat lagi lah mengikut Nabi. Tak pernah. Tak ada. Malah memakai pakaian ana Abdillah. Tu pakaian yang paling tinggi tu. Aku hamba Allah. Itu sepatutnya yang kita pakai. Baik. Jadi bila kata kaitkan la haula wala quwata illa billah itu, dia akan meresap. Mudah-mudahan kita nampak yang kekuatan itu zahir apabila Allah campur tangan dalam setiap perbuatan kita. Hebatnya kita itu kerana bukan sifat kita, kembali kepada sifat Allah yang Maha Kuat. Bila sebut kuat dia teringatlah soalan Piramli kan. Cerita nunjuk 4 belalang. Di manakah terletaknya kekuatan hang tua? Di kerisnya kah atau tenaganya? Kekuatan hang tua tetap pada hurufnya ta. Ta wa alif ha tua. Kalau ta tukar pada ba, buah tak kuat. Hang buah. Yang ini kekuatan tetap pada nama. Tapi tersiratnya bukan buah tuah itu. Ta dengan ba. Ta tukar pada ba. Ba tu adalah bismillah. Sebab soalannya adalah soalan tentang sifat. Di manakah letaknya kuat? Kuat tidak terletak pada benda. Sebab sifat tidak ada pada benda sebenarnya. Contoh tuan-tuan nak cari kuat pada tiang. Tiang mana nak cari kuat? Yang tuan-tuan cari, kalau kita cari tu cari tiang. Bukan cari kuat. Cari tiang, jumpalah tiang ni. Pegang-pegang, buh, tak kuat. Jadi sebenarnya bukan cari tiang. Cari tiang yang kuat. Dan Allah Ta'ala bila menzahirkan kekuatan, Allah tidak berhajat pada makhluk. Apa bukti Allah tak berhajat pada makhluk? Ini pun boleh kita nyatakan bagaimana Allah menyatakan kekuatannya dengan Allah menjadikan langit. Ada orang tanya kat saya, Ustaz, hati-hati Ustaz, nanti ada orang tanya dekat Batu Tiga. Saya selalu ulang cerita ni. Sebab dia menjadi satu mesej yang sangat bagus. Dia tanya apa? Langit ada berapa tiang? Lalu saya pun jawab, perlukah ada tiang? Apa peranan tiang? Nampak? Kalau kita mengaji sifat, kita boleh jawab. InsyaAllah. Yelah nak tahan, nak kuat. Mana tak perlu tiang lah. Tiang tu sebab nak menyatakan kuat. Allah Ta'ala tak perlukan makhluk. Tiang tu makhluk. Sekarang kuat itu sifat. Sifat ada pemilik asma' qawi. Jadi Allah itu qiyamuhu binafsi. Maka langit tak ada tiang. Tu kata kalau buta juga tak tahu lah. Tak rasa kekuatan Allah. Tu langit kata, geram-geram nak empuk kata. Macam tu. Geram-geram langit kata, dan satu hadis kursi kata, ya Allah aku nak empuk ni umat manusia ni yang tak nampak kuasa engkau. Sedangkan langit Allah tak buat tiang. Kita nak buat satu benda kena ada tompang. Satu nak bertahan dia kena ada benda. Tak boleh nak bertahan sendiri. Even kita berdiri pun ada yang menahan. Apa dia? Graviti. Kerana kita berdiri sendiri. Allahumma salli. Panjanglah lebar cerita bab kuat ni. Nampak? Bila kita kaitkan kembali, maknanya bukan cerita pasal diri. Diri ni sebagai bayang-bayang ataupun pencetus nak cerita sifat dan kemudian kembali kepada Allah. Pencetus je lah. Tapi kita hairan. Kita pelik apabila manusia sibuk menyatakan kuat yang bukan pada dia. Ini kita hati-hati. Baik, sebab tu kita letakkan nombor 1. Baik, terus yang kedua, perkara yang manusia akan sering kali cari itulah kesempurnaan. Dan Allah jadikan manusia tidak sempurna atau makhluk tiada kesempurnaan, tak sempurna. Dan ini juga asbab untuk menyatakan Allah Maha sempurna. Ini pada diri juga. Kalau kita hari ini hidup dengan sesama manusia untuk mencari keredaan manusia, maksudnya terima diri kita ni, wallahi takkan terima sampai ke sudah. Sebab banyaknya lah kelemahan dia. Ketidaksempurnaan itu. Apa maksud tak sempurna? Dari segi perbuatan kita. Banyak kekhilafan akan berlaku. Kelalaian, lupalah, kadang-kadang macam-macam lah. Dengan bentuk lagi, macam-macam perkara kita akan tengok pada makhluk itu tidak sempurna. Tapi bagaimana pula Allah katakan manusia sebaik-baik kejadian? Kerana Allah sempurnakan. Kalau harapkan makhluk sendiri, tiada. Sebab tu doa yang kita doakan menjadi doa yang syumul. Iaitu surah Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kebaikan di dunia. Bermakna di dunia tiada kebaikan.
Itu ayat dia. Ya Allah berikan kebaikan di dunia. Makna ya Allah sempurnakanlah dunia ni. Dunia ni tak sempurna pun. Jadi kalau orang ngadu, apa yang tak cukup saya? Apa yang tak sempurna ni saya bang cakap? Memang kamu tak sempurna. Jawab. Siapa hati bang cakap macam tu? Ini hakikat. Ini kamu dah sempurna di mata abang. Jangan cakap bohong. Memang tak sempurna, tuan-tuan. Abang tak sempurna. Kamu carilah. 1001 kesalahan kamu akan jumpa. Tapi di saat Allah menyatakan kesempurnaannya, apa dia? Dengan Allah letakkan sifat-sifatnya pada kita. Penyayangnya kita. Bila kita menjadi orang yang penyayang, kesilapan boleh dimaafkan. Itu datang kesempurnaan. Allah Ta'ala itu maha sempurna. Apabila Allah Ta'ala antara sifatnya yang kita dambakan sangat-sangat itu adalah keampunan Allah. Apabila sempurnanya seseorang itu, bila Allah nyatakan kesempurnaan pada seseorang itu, sempurnanya dia adalah apabila dia boleh memperbetulkan kekhilafan itu. Seperti Nabi SAW. Tengok. Bukannya memburukkan lagi keadaan. Kadang-kadang kita tambah api. Ranapkan lagi. Hancurkan lagi. Allah. Dahlah dunia itu tak sempurna. Masuk campur tangan kita, hancur terus. Itu dah panggil khalifah. Mengislah. Namanya memperbaiki, mengislahkan, mengelokkan. Memang asalnya tidak sempurna. Terus daripada yang kedua ini juga keluarlah persoalan. Kenapa kita puji Allah? Kerana Allah itu maha sempurna. Sebab tu kita puji. Tanya kenapa sebut Alhamdulillah? Kerana tiada satu pun kecacatan. Yang layak dipuji hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makam manusia ni terima kasih je, bukan makam puji. Kita mengucapkan terima kasih. Tapi pujian pada Allah. Cantiknya kamu. Nampak tu puji tu. Sebab tu bila kata depannya itu mesti dengan kalam-kalam yang memuji Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Haza min fali Rabbi. Ini kurniaan Allah, cantiknya. Masya Allah, dengan izin Allah, cantik benda ini. Dengan manusia, terima kasih ya. Terima kasih tolong saya. Bukannya, bagus baik ya kamu ni. Habis patutnya terima kasih. Makam manusia terima kasih dan hormat. Makam puji itu hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab apa puji Allah? Sebab Allah maha sempurna. Baik, di saat kita meletakkan kesempurnaan pada Allah, Allah akan sempurnakan semuanya. Jadi di sinilah datangnya tiada kecacatan pada kejadian Allah. Barulah kita lihat isteri kita itu sempurna. Kerana apa? Contoh, kerana kamu disempurnakan oleh Allah. Barulah si isteri tengok suami sempurna. Kerana apa? Kerana Allah sempurnakan penglihatan dia. Mana apa sempurna tadi? Dia menerima kekurangan. Itulah sempurna. Hebatnya Allah Ta'ala ni, Allah boleh terima kita yang lemah, yang khilaf, yang salah, yang pelbagai perkara yang kalau nak dibandingkan dengan Allah, memang tak terbanding tuan-tuan. Tiba-tiba Allah kata, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah boleh panggil kita tuan-tuan. Dan keadaan kita sebab tak layak pun dipanggil. Jadi maknanya yang kedua, biasa kita akan buat satu perkara tak jadi. Jadi tak jadi. Lepas tu kadang-kadang tak capai matlamat apa yang kita nak. Tak sentiasa dapat yang kita dipanggil perfect tu, tak dapat. Jadi kalau ada orang jumpa tak sempurna yang saya ni, iya kan je. Kita ni kadang-kadang tutup. Kita cuba counter dengan kebendaan. Kita patutnya kita nyatakan hakikat terus. Kenapa ustaz saya dihina? Memang pun. Iya ke? Kadang terjumpa ada satu kes tu, dia dah hilang, dia panggil semangat dengan dunia ni. Kenapa ni tempat dunia ni saya sering dihina? Memang dunia tu hina. Kita, saya, kamu memang hina. Ketika kita duduk pada dunia memang layak dihina. Bila hati menerima hakikat tuan-tuan, Allahu Akbar. Jadi dia ibarat baca satu cengkapan yang dilepaskan. Kalau tidak kita cuba nak lari daripada makna sebenar tu, takrif tu. Mencari kemuliaan pada perkara yang memang hina.
Memang tak jumpa lah. Saya lupa ada satu matan tu. Tapi saya baca sekali imbar. Tapi tertarik dengan kata-kata, dia kata gini. Dia kata borak ulama' antara dua. Anak murid dengan ulama'. Dah satu tu dia tulis apa? Kau kenal siapa aku? Katanya. Anak murid ni. Ada satu cerita tu. Kalau ulama' kenal. Engkau dari air mani yang jijik akan menjadi bangkai yang busuk. Itulah engkau. Bagi direct. Pam! Kena. Menyandar dengar. Nak tanya siapa aku? Boleh? Kita kenalkan dia. Jadi ketika itulah manusia bila kenal diri dia pada kedudukan itu, maka dia mencari kemuliaan yang sebenar. Apa dia? Allah. Itu je lah. Khair. Itu yang kedua. Ni kita peralusi di balik tuan-tuan supaya kita mampu menghayati ni, insya-Allah. Dan yang ketiga, ini kesakitan. Ini adat lagi satu yang selalu berlaku dan sekarang pun sedang berlaku secara realiti hakikat. Sampai orang kata, sampai bila nak jadi macam ni? Habis. Jangan tuan-tuan. Kalau ada orang cakap macam tu, istighfar. Suruh istighfar. Jangan tanya sampai bila. Sakit dia akan hilang bila mati. Dah nak mati dah ke macam mana? Kalau tak ready lagi, terima je sakit tu. Okey. Sebab bila kita mati, tak adalah cerita sakit dah. Kita nampak sakit pada jasad, tapi hakikat pada roh. Bila matinya anak Adam itu, dengan sakit-sakit dia pergi sekali. Tak ada dah badan tu sakit, tak ada. Jadi di saat manusia yang sakit, tak sembuh-sembuh. Kenapa ya? Maknanya tak kenal tu. Tujuannya adalah kerana Allah nak kenalkan yang menyembuhkan Allah je. Kita ni makam sakit. Itu je lah. Tak kena pada kita, pada orang lain, kita ambil iktibar, ridha. Kita datang jumpa dia, ridhalah. Baguslah tu sakit. Malah hadis Nabi kata, hadis menggugurkan kafarah dosa. Okeylah. Jadi memang kesakitan, malah kalau kita belajar sains, biologi ni, di sektor sakit ni tidak boleh dipadamkan. Tak boleh. Maka kalau nak potong semua ni, maknanya kena mati lah. Jadi sebab tu kalau dalam perbahasan tasawuf ini, sakit tu sihat. Dia terbalik. Orang kata, nampak sakit dia? Alhamdulillah, maknanya masih sihat lah tu. Pening orang dengar kan? Maknanya masih sihat, maknanya apa? Maksudnya masih berfungsi lah badan ni menanggung sakit. Kalau sekiranya dah tak ada sakit, kebah dia, maknanya dah boleh standby lah tu. 3 hari lagi tak lama lah tu katanya. Dah tak rasa dah. Bawah dah tak rasa sakit. Dah boleh standby lah. Dah boleh pakat-pakat lah. Maknanya kalau boleh rasa lagi tu, alhamdulillah sihat lah tu. Hidup lah tu. Jadi maknanya kita nak, bila kita mengenal, maka kita tidak akan bersu'uzal, kita tak akan keburuk dengan perkara itu. Sebab Allah datangkan sakit, mungkin ada orang yang macam contoh sekarang COVID, tak sembuh-sembuh lagi ni. Sebab tu je Allah nak bagi tu, sembuhkan aku. Tu je. Itu je lah. Sambil tu, kajilah apa yang patut yang kamu nak kaji, ikhtiar lah. Tapi kamu tidak boleh ambil sifat aku yang maha menyembuhkan. Tak boleh. Itu maksimum Allah bagi ni. Sebab tu saya tengok kaji COVID ni, Allah bagi maksimum benar ni. Sebab memang dunia pun dah tak lama dah. Kalau tengok, dia, ini pendapat. Tak apalah. Persiapan macam Muhammad Al-Fatih lah. Dia berpendapat bahawa diri dia lah yang akan membebaskan Konstantinopel. Benda yang baik kita boleh berpendapat. Kita nak. Jadi kalau pendapatnya 86 tahun kemudian dibebaskan. Kalau ikut circle setiap 100 tahun akan ada satu bait kebangkitan. Setiap 100 tahun. Circle. So 86 tinggal 4 tahun. Itu je lah. Kalau nak kaji lagi, kajilah. Jadi maknanya dah tak lama. Dan benda ni dunia memang tak lama. Di saat Nabi SAW Isra' Mi'raj pun dah ditunjukkan usia dunia ni dah bongkok 3 dah. Itu dulu 1400 tahun dulu. Mana sekarang wallahualam tak tahulah bongkok berapa. Allah. Baik, seterusnya yang keempat. Yang keempat yang berkongsi ni. Yang berkongsi ni yang akan kena dengan tajuk kita ni sebenarnya. Allah SWT menjadikan manusia itu sentiasa berkongsi adalah asbab untuk menyatakan qiyamuhu binafsi. Hanya Allah. Berkongsi ini bermakna tiada ada satu pun hak mutlak. Tak ada. Syariat mungkin nampak ya, tapi hakikat tidak. Hak persendirian, hak mutlak, kita tertipu dengan pengurusan je. Pengurusan urus takbir memang ada
hak milik kekal, urus takbir, menguruskan harta kehidupan, tapi hakikat tidak. Dan manusia ni memang akan sentiasa berkongsi dan berkongsi. Bahagi tambah A belakang, bahagia. Bahagi dulu baru A datang, bahagia. Malah memberi itulah sifat sebenarnya yang patut ada pada setiap orang Islam. Memberi, berkongsi. Sebab semua yang kita ada hari ini adalah hasil daripada pemberian. Tak ada lagi datang dari pemilikan tunggal. Duit daripada circulation. Tak ada. Ni duit sendiri. Duit sendiri. Mana dapat? Tanam belakang rumah. Hebat tanam belakang rumah. Pokok duit ada belakang. Walaupun tanam, datang pada tanah. Ulat klaim, tak, aku duduk kembur tanah tu dah. Jangan main-main. Matahari, burung, udara, semua ambil peranan. Jadi tiada satu pun yang boleh kita klaim. Hak kita mutlak tak boleh. Sebab itulah Allah letakkan contoh dalam harta faraid. Ada orang tak suka, tapi dalam Quran ada. Zakat. Nah, jadi itu adat dan lumrah, malah fitrah manusia berkongsi untuk melihat bahawa yang tidak boleh berkongsi atau tidak boleh disekutukan itu hanya Allah. Clear. Dan ini kita akan nampak dalam rumah tangga, tuan-tuan. Sebab pengkhususan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Rumah tangga ni itu cerita tentang pasangan. Maka nak tak nak kita kena berkongsi. Berkongsi. Dulu kita boleh sendiri berkongsi tanggungjawab, berkongsi banyak perkara. Ada orang tak boleh terima perkongsian. Saya nak masa saya dipanggil me time. Tak ada me tak ada lah. Me time. Trend sekarang nak me time, masa bersendiri. Dah ada masa kita semua ada tanggungjawab. Tak ada sendiri-sendiri sebenarnya dah. Terutama rumah tangga. Nah, bang, saya nak me time bang. Me time sebenarnya masa awak tu abang bagi tu dah. Tak apalah kamu nak rehat bagi masa. Sebenarnya masa awak semua tu masa abang. Dia tak ada masa saya dah, isteri. Sebab isteri dari suami. Kalau cerita asal usul ni, zaujah. Kalau suami zauj, bahasa Arab. Kalau tambah ta marbutah, zaujah. Maka datang dari lelaki. Wujud tidak perempuan, sepatutnya tidak. Jadi apa yang ada pada perempuan, lelaki punya. Sebab tu Nabi kata, hak yang paling besar atas bagi seorang perempuan, itu suami. Bagi suami pula, ibunya. Sebab suami tu lelaki. Lelaki, selain daripada keturunan Nabi Adam AS, Siti Hawa, Nabi Adam AS, Siti Hawa, dijadikan direct daripada Allah Ta'ala, selebihnya keturunan. Maka keturunan bermula dengan Siti Hawa yang datang daripada rahim ibu. Maka lelaki akan tunduk balik dengan ibunya. Hak yang lebih besar atas seorang lelaki itu ibunya. Kerana semuanya ada pada si lelaki itu hasil daripada ibunya. Apa hasilnya? Melahirkan. Tak ada kompromi lah. Yang perempuan tadi, isteri, dijadikan. Tu makam derhaka tu datang tu. Kenapa Ustaz sampai dosa derhaka ni? Sebab kalau tiada ibu, tiada anak. Sebab tu macam mana kondisi seorang ibu tidak boleh dilawan. Tak boleh. Sebab apa? Jasa melahirkan tak ada boleh bayar. Tak boleh. Walaupun tak suka ni Ustaz. Mak saya ni jahat. Mak saya ni kadang-kadang cakap, macam mana ni nak buat dengan mak macam ni? Satu benda kamu tak boleh buat. Apa dia? Melahirkan. Jadi melahirkan ini tidak siapa boleh buat. Melainkan ibu. Jadi dia pun kena tunduk lah. Sebab itu tidak boleh. Tak boleh lawan. Habis isteri, sama. Isteri kalau tiada suami, tiadalah Allah jadikan Siti Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam AS, maka tiada wujudlah perempuan. Tiada istilah hak perempuan tak ada. Sebab itu sebelum kedatangan Islam, perempuan ini tidak diletakkan pada kedudukan yang sepatutnya. Islam yang letakkan perempuan pada kedudukan yang sebaiknya. Kalau sebelum itu perempuan ini hanya dijadikan sebagai alat, diperalatkan, dipergunakan, diperhambakan, dia tindas, dia boleh buat suka-suka dia. Sebab manusia ini
Memang kalau dia tidak dididik dengan agama, dia akan kembali kepada asal kejadian dia yang tidak ada sentuhan nurani. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Maksudnya begini. Manusia ni contoh, lelaki tadi perempuan, perempuan daripada lelaki. Lelaki ni kalau tidak ada didikan nuraninya, maka dia akan pergunakan diri dia tu, sebahagian diri tu, perempuan tu. Dia akan guna ikut dia lah. Ya, macam barang kita tuan, motor nak basuh ke tak basuh ke biar. Lantaklah, asal malas tinggal. Asal kita nak pakai kita pakai. Diri kita, maksudnya itulah. Lepas tu kita boleh cakap, lah barang aku, lantak lah. Gitu. Tapi bila kata Allah menguasai balik, dia tak boleh buat apa. Sebab tu bila kata datangnya sifat kehambaan, dia kena melaksanakan kembali kejadian tadi. Kalau ikutkan tanpa ada sistem ketuhanan ni, kekuasaan Allah Ta'ala ni, maka manusia akan kembali dengan sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan semata-mata dia akan buat kerosakan. Ini dirakamkan dalam surah Baqarah 30. Memang manusia ni kalau tidak dididik dengan sistem kehambaan, dia akan merosakkan. Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima' aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Dua lagi kesimpulan dua ni, saya akan jadikan 6 ini sebagai mukadimah untuk tajuk yang awal ni. Ini mukadimah terus. Baik, jadi dah habis ni lebih SOP ni. Baik. Tak apa, halal. Yang buat repot pula. Baik, dua lagi ni, mengetahui dan hidup dan mati. Bila mengetahui itu alam, alim, alimun, maka sifat alim itu bukan sifat manusia. Memang kita sebut tidak tahu, walaupun ada yang kita dah tahu banyak, akhirnya lupa. Itu dia. Akhirnya kita dengar, sebab tu kena berulang kali kerana memang tidak lekat. Memang dengar, sebab itu siapa yang menuntut ilmu, makin dia dekat dengan ilmu, makin dia dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah, makin dia nak lagi tahu. Sepatutnya begitu. Sebab dia makin dekat dengan sumber, makin nampak jahil dia. Dia makin dekat dengan ilmu, makin nampak jahil diri. Makin nampak jahil diri, dia takkan tinggalkan ilmu. Dia takkan tinggal untuk berhenti menuntut ilmu. Dan terakhir, hidup dan mati itu. Hidup dan mati itu pasti dan memang nyata, terang-terang tuan-tuan. Allah jadikan manusia ni hidup dan mati, tiada siapa pun boleh tentukan kematian dan kehidupannya. Maka dengan itu menyatakan Allah Maha menghidupkan tadi, kekal. Adanya alam ini kerana bukan sifat alam yang ada, adanya kita bukan sifat kita yang ada, kerana sifat Allah yang adakan, yang menghidupkan. Maka sebenarnya mata Allah SWT, kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ini, apabila saya nak masukkan kepada pengkhususan tanda-tanda kekuasaan Allah, tentu pada diri, maka yang pertama kita akan masukkan itu adalah pada alam perkahwinan. Yang ini, muka surat ni seterusnya 63 ni. Alam perkahwinan ni nanti kita pecahkan lagi perbincangan ini. Dengan 6 perkara tadi tuan-tuan, Allah akan nyatakan dalam rumah tangga nanti. Sebab apa rumah tangga? Sebab kalau rujuk nanti boleh buat dia panggil rujukan sendiri tuan-tuan. Boleh rujuk ke surah Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23. Surah Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23. Adapun perbincangan kita ini surah Ar-Rum ayat 21. Kalau kita lihat pada ayat 20, 21, 22, 23, Allah mulakan dengan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaanku. Ayat surah Ar-Rum ayat 20, Allah jadikan manusia. Allah kata, kuasa aku menjadikan khalaqalakum min anfusikum. Minta maaf. Min ayati an khalaqakum min turab. Daripada manusia, daripada tanah. Kemudian Allah jadikan an khalaqalakum min anfusikum. Nampak? Tanda-tanda. Di antara tanda kekuasaanku, aku jadikan manusia bertanah. Di antara tanda-tanda kekuasaanku, aku jadikan pasangan. Maksudnya perkahwinan ni, dia akan cerita khusus tentang kuasa Allah sebenarnya. Malah berkaitan dengan ta'adud ni, poligami. Kerana dia akan melibatkan tentang bagaimana, tentang menyatakan kekuasaan Allah tentang kasih sayang. Berkenaan dengan kasih sayang yang luas. Perkongsian. Kasih sayang itu sebenarnya. Ini sebab dia ta'adud ni furuk sebenarnya. Usulnya adalah munakahat nikah. Nikah dan usulnya lebih besar itu adalah kehidupan. Dia ada 3 topik besar. Kehidupan, pernikahan, furuk, poligami. Poligami ni boleh dipecahkan dengan tajuk lain. Kehidupan, perkahwinan, perniagaan. Dia boleh pecah-pecah ni tajuk ni. Kalau kita kaji tentang kehidupan ni. Maknanya,
Bila kata bermula hidup dengan perkahwinan, itu besar tajuk dia. Allah jadikan manusia, Allah jadikan pasangan. Pasangan ni cerita perkahwinan. Kemudian ayat 21, 22 Allah jadikan tentang peredaran langit. Kemudian ayat 24 siang dan malam. Maknanya rumah tangga ni termasuk dalam kejadian tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi maknanya 6 perkara itu bincangkan tadi kalau dimasukkan dengan benar dalam perbincangan rumah tangga aman. Tapi kalau tak nampak dia akan jadi puak peranda lah. Baik. Jadi sedaya mata Allah SWT, kesimpulan itulah kita dah masuk perbincangan ini untuk pendetilan. Saya suka ulangkan perkara ini sebab bila kita masuk perbincangan ini, kita nak nampak apa asasnya. Sebab kita tak nak jadikan perbincangan bukan kita berbincang asas asbab ada masalah semata-mata. Tidak. Kita nak benar-benar memahami dan menghayati setiap furuk tajuk-tajuk pecahan yang Allah nyatakan dalam kehidupan. Apatah lagi tentang perkahwinan ini. Dia satu topik yang sangat besar yang kita kena hayati dan fahami insya-Allah. Jadi saya kira cukup setakat tu dulu. Untuk malam ni kita berhenti kat mukadimah awal ni. Kita akan sambung dalam perbahasan yang seterusnya untuk memahami 3 tajuk besar. InsyaAllah, dengan kefahaman tadi, yang lemah tadi. Diri menyatakan kekuasaan Allah dalam rumah tangga, macam mana cerita? Ini kita akan bincang selepas ini. InsyaAllah. Jadi cukup setakat itu. Mohon maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, kurang bicara, kekurangan dalam penyampaian. Terlebih masa, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sebaik-baiknya sebagai tanda amal yang diterima insyaAllah. Dan semua yang hadir pada malam ni, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul